Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 5. Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Di bawah tajuk kecilnya, Pakatan Murni. Apa yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni? Iaitu usaha untuk menghasilkan kerjasama antara kaum dan tolak ansur politik melalui rundingan. Ianya menjadi jalan penyelesaian untuk menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Dekat masuk Pakatan Murni ni yang paling penting pelajar kena ingat 3 perkara. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, tolak ansur. Dan yang ketiga, rundingan. Cikgu ulangkan lagi. Dekat masuk Pakatan Murni ni paling penting kena ingat apa perkara? Ya, 3 perkara. Kerjasama, tolak ansur, rundingan. Okey, langkah-langkah mewujudkan Pakatan Murni semua ada 5. Yang pertama, CLC, iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang kedua, UMNO dibuka kepada bukan Melayu. Yang ketiga, IMP ataupun Parti Kemerdekaan Malaya. Yang keempat, Persidangan Kebangsaan. Dan yang kelima, Konvensyen Kebangsaan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, CLC dulu. Dia diwujudkan oleh 2 kaum pada mulanya, iaitu Cina dengan Melayu. Bila disebut Melayu, Melayu di bawah parti UMNO. Pimpinan Datuk Onn Jaafar. Dan bila disebut Cina pula, Cina di bawah parti MCA. Pimpinan Tan Cheng Lock. CLC menjadi titik permulaan ke arah kerjasama antara kaum di tanah Melayu. Okey, maklumat tambahan untuk CLC. Wujud rundingan di antara UMNO CLC. Hasil rundingan tersebut telah mewujudkan 3 perkara. Yang pertama, Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Tanah Melayu dengan syarat ibu atau bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu. Yang kedua, RIDA diwujudkan untuk pembangunan ekonomi dan pendidikan di kawasan luar bandar. Dan yang ketiga, pilihan raya diadakan pada masa yang sesuai. Okey, formula sejarah untuk rundingan UMNO CLC ialah Kayap 51 tidak bahaya. Apa yang dimaksudkan Kayap 51 tidak bahaya? Kayap yang tidak bahaya adalah kayap yang keberapa? 51. Kayap yang lain semua bahaya. Jadi formulanya Kayap 51 tidak bahaya. Okey, kita tengok penerangan. Penerangan formula. Kayap 51 merujuk pada Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat mak ayahnya telah jadi rakyat Tanah Melayu. Tidak merujuk kepada RIDA. Bahaya merujuk pada pilihan raya pada masa yang sesuai. Jadi formula sejarah untuk rundingan UMNO CLC ialah Kayap 51 tidak bahaya. Kayap berapa tidak bahaya? Kayap yang ke-51. Okey, tengok. Langkah-langkah yang kedua mewujudkan Pakatan Murni iaitu UMNO dibuka kepada bukan Melayu. Ianya dicadangkan oleh Datuk Onn Jaafar, tetapi ditentang hebat oleh semua orang Melayu kerana tidak mahu mengubah struktur UMNO atau tidak mahu bekerjasama dengan kaum lain. Akhirnya Datuk Onn Jaafar keluar dari UMNO. Langkah yang ketiga, IMP diwujudkan. Lepas keluar dari UMNO, Datuk Onn Jaafar mewujudkan IMP. Tujuannya untuk mewujudkan kerjasama antara kaum demi mencapai kemerdekaan. Namun tidak mendapat sokongan dari kaum Melayu, Cina dan juga India, iaitu semua kaum. Akhirnya IMP dibubarkan. Langkah yang keempat, Persidangan Kebangsaan. Diwujudkan oleh Sir Malcolm McDonald di Kuala Lumpur. Tujuannya untuk mewujudkan kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman di Tanah Melayu. Dan langkah yang kelima, Konvensyen Kebangsaan. Kalau dimulakan oleh orang Melayu dan Cina untuk CLC, akhirnya pun dimulakan oleh orang Melayu dan juga Cina juga. Bila disebut Melayu, iaitu sudah tentunya di bawah parti UMNO. Dan pada kali ini dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Dan juga diwujudkan oleh MCA. Bermaksud UMNO dan MCA yang wujudkan Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen ini disertai oleh pelbagai parti dan persatuan politik di Tanah Melayu dan menjadi asas pembentukan Parti Perikatan. Jadi formula sejarah untuk langkah-langkah mewujudkan Pakatan Murni ialah KFC no, pi hidang McDonald di Koshen. Nak KFC ke McDonald? Nak McDonald. Tapi dihidang di mana? Di Koshen.
Okey, penerangan formula. KFC merujuk pada CLC, iaitu persamaan pada huruf C di belakang. No merujuk pada UMNO, iaitu persamaan pada sebutan no di belakang. P merujuk pada IMP, iaitu persamaan huruf P di belakang. P ni berasal daripada perkataan Kedah yang membawa maksud pergi. Jadi IMP menjadikannya P. Hidang merujuk pada persidangan. Persidangan berasal daripada perkataan sidang, persamaan pada sebutan dang di belakang, iaitu hidang, sidang. Dan cushion merujuk pada convention, persamaan pada sebutan belakangnya sen dan huruf di depannya K. Jadi formula sejarah langkah-langkah mewujudkan perkataan murni ialah KFC no, P hidang McDonald, D cushion. Okey, kita ulang kaji formula. KFC merujuk pada CLC. CLC ni diwujudkan oleh apa kaum tadi? Dua, Cina dan Melayu. Cina MCA, Tan Cheng Lock. Melayu UMNO, Datuk An Jaafar. Ianya permulaan kerjasama kaum di tanah Melayu. No merujuk pada UMNO dibuka bukan Melayu. Siapa yang cadang? Datuk An Jaafar. Yang paling penting, UMNO dibuka bukan Melayu. Siapa yang cadang? Datuk An Jaafar. Tapi ditentang hebat oleh semua orang Melayu kerana tak mahu kerjasama dengan kaum lain. Akhirnya Datuk An keluar dari UMNO. Ingatlah, P pula. Formula yang ketiga P, iaitu IMP. Tolong ingat, lepas keluar daripada UMNO, Datuk An mewujudkan IMP. Tujuannya untuk mencapai kerjasama kaum demi kemerdekaan tanah Melayu. Tapi semua kaum tak sokong, iaitu Cina, Melayu, India. Akhirnya IMP dibubarkan. Formula yang keempat, hidang McDonald. Hidang merujuk pada persidangan kebangsaan. McDonald merujuk pada Malcolm McDonald yang mewujudkannya di Kuala Lumpur. Tujuannya mewujudkan kerjasama politik di tanah Melayu. Last sekali, cushion. Cushion merujuk pada konvensyen kebangsaan. Diwujudkan oleh UMNO dan MCA. Disertai oleh pelbagai parti dan persatuan politik dan menjadi asas pembentukan parti perikatan. Jadi cikgu ulang sekali lagi formula langkah-langkah mewujudkan perkataan murni, iaitu KFC no, P hidang McDonald, D cushion. Nak makan KFC ke McDonald? McDonald. Hidang di mana? D cushion. Menjadikannya KFC no. Tak mau KFC. KFC no, P hidang McDonald, D cushion. Okey, cikgu nak sentuh satu lagi, iaitu usaha parti perikatan. Lepas parti perikatan diwujudkan, tengok apa pula usahanya untuk mencapai kemerdekaan. Ada 4 usaha yang utama. Pada mulanya parti perikatan ni hanya ada 2 parti. Ingat, langkah yang terakhir tadi, konvensyen kebangsaan diwujudkan oleh berapa parti? 2, UMNO dengan MCA. Jadi UMNO dengan MCA ni mewujudkan parti perikatan dan telah menyertai pilihan raya Majlis Pembandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952 dan mereka menang. Lepas menang di Kuala Lumpur, parti perikatan yang disertai oleh UMNO MCA menang pula di pilihan raya Majlis Pembandaran di bandar-bandar utama. Kenapa permulaannya harus menang di Kuala Lumpur? Sebab Kuala Lumpur adalah ibu negeri Malaysia. Kalau menang di Alustang ataupun di Kangak, orang di seluruh Malaysia akan kenal tak parti perikatan? Tak. Pasal apa tak kenal? Sebab Kangak dengan Alustang adalah bukan ibu negara, tapi Kangak Alustang adalah ibu negeri. Tetapi kalau menang di Kuala Lumpur, maka orang akan kenal tak? Orang akan sangat kenal sebab Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia. Jadi lepas menang di Kuala Lumpur, menang di bandar-bandar utama. Lepas menang di bandar-bandar utama, mereka menang lagi dalam pilihan raya di negeri-negeri. Meningkat daripada bandar, meningkat kepada pilihan raya negeri. Dan lepas negeri, mereka menang dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, iaitu peringkat negara pada tahun 1955. Dan pada kali ini, parti perikatan disertai oleh MIC. Jadi parti perikatan pada tahun 1955 ada 3 anggota, UMNO, MCA, MIC. Dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, mereka menang sangat besar, iaitu 51 daripada 52 kerusi. 1 kerusi yang baki tu dapat dekat PAH. Okey, tengok.
Antara sebab dia pemenang adalah manifesto parti mereka, iaitu yang pertama, Raja-Raja Melayu dilindungi haknya sebagai raja berperlembagaan. Yang kedua, pendidikan diwajibkan. Yang ketiga, hak asasi manusia dijaga. Yang keempat, perkhidmatan awam bercorak tempatan. Dan yang kelima, 4 tahun akan mencapai kemerdekaan. Jadi lihat formula untuk manifesto. Ramli dididik atasi kahwin 4. Okey, kita tengok apa maksud formula. Ramli ni dididik untuk atasi kahwin berapa? Kahwin 4. Okey, tengok apa maksudnya. Pernah dengar formula? Ramli merujuk pada raja, persamaan pada huruf R di depan. Dididik merujuk pada pendidikan. Pendidikan kita tahu berasal dari perkataan didik. Atasi merujuk kepada asasi, persamaan pada huruf A dengan C di belakang. Kahwin merujuk pada perkhidmatan. Perkhidmatan berasal dari perkataan khidmat. Persamaan pada huruf K dengan H, itu yang menjadikannya kahwin. 4 menjadikannya 4. Jadi apa formula manifesto Parti Perikatan dan Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan? Ramli dididik atasi kahwin 4. Okey, sambungan usaha Parti Perikatan mencapai kemerdekaan. Lepas Parti Perikatan menang pilihan raya peringkat negara iaitu Majlis Perundangan Persekutuan, Tunku Abdul Rahman yang merupakan Ketua Parti Perikatan telah dilantik menjadi Ketua Menteri. Waktu tu baru Ketua Menteri lah. Sebab pemerintah tertinggi dalam PTM bukan Perdana Menteri lagi waktu tu. Waktu tu Tunku Abdul Rahman hanya layak menjadi Ketua Menteri dahulu. Disebabkan menjadi Ketua Menteri, jadi Tunku Abdul Rahman layak untuk membentuk kabinet. Kabinetnya terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan kemerdekaan ke London dengan tokoh-tokoh lain yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan British bersetuju memberi tarikh 31 Ogos sebagai Hari Merdeka. Dan Tunku Abdul Rahman mengisytiharkannya di Bandar Hilir, Melaka. Okey, kita tengok analisis kekerapan bab 5 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 hingga 2019. Dan yang warna merah tu adalah SPM sebenar, yang kuning tu SPM ulangan. Tengok SPM sebenarnya baru 3 tahun naik, iaitu 2014, 2015 dan 2019. Yang lain-lain tak naik lagi. Tapi tengok trend dia. Start daripada 2010, 11, 12, 13. Dia tak naik. Tak naik. Kemudiannya naik. Tak naik. Naik. Dan 2020 rasa-rasa naik tak? Berkemungkinan sangat besar akan naik. Sebab dia punya trend dia macam ni. Tengok dalam yang warna merah tu nak, SPM sebenar. Tak naik, naik. Tak naik. Naik. Kemungkinan sangat besar akan naik. Sekiranya tahun lepas adalah soalan struktur, tahun ni berkemungkinan soalan esei. Okey, begitu juga SPM ulangan, baru 2 tahun naik, 14 ulangan dengan 18 ulangan. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi, iaitu Pakatan Murni dalam kertas 2 SPM 2010 sampai 2019. Didapati baru ditanya pada tahun 2015 tajuk Pakatan Murni ni, iaitu soalan struktur. Okey, kita lihat contoh soalan esei untuk Pakatan Murni. Okey, soalan esei ada 3, A, B dengan C. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, tengok soalan A dulu. Apakah maksud Pakatan Murni? Kehendak soalan ni nak kita hurai tentang maksud Pakatan Murni. Ingat lagi tak, untuk masuk Pakatan Murni tadi ada apa perkara yang wajib kena tahu? Ya, 3. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, tolak ansur politik. Yang ketiga, rundingan. Okey, ini soalan esei. Jadi, cara nak jawab dia mula-mula kena kita tulis apa? Ya, cara nak jawab dia mula-mula kena ada pembuka. Apa pembuka bagi soalan ni? Maksud Pakatan Murni ialah. Okey, kita lihat jawapannya. Maksud Pakatan Murni ialah usaha semua kaum untuk menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Titik. Pakatan Murni juga merupakan jalan penyelesaian untuk menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Okey, kita lihat. Cukup dah 4 markah. Ya, markah yang pertama kerjasama, kedua tolak ansur, ketiga rundingan, keempat menyatu padukan. Jadi cukup 4 markah. Okey, kita bincang pula soalan B. Soalan B ditanya terangkan usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan Pakatan Murni sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Apa kehendak soalan ni?
Kehendak dia adalah usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan Pakatan Murni. Usaha-usaha mengadakan Pakatan Murni ni ada formula tak? Usaha sama dengan langkah. Jadi formulanya ialah KFC no, pi hidang McDonald di question. Okey, seperti biasa untuk soalan esei ni, mula-mula kena ada apa? Pembuka. Apa pembuka bagi soalan ni? Usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan Pakatan Murni ialah. Okey, kita lihat jawapannya. Usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan Pakatan Murni sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan ialah. Ingat balik formula KFC. Jadi KFC itu merujuk pada CLC. Ialah CLC diwujudkan oleh kaum Cina dan Melayu. Orang Melayu di bawah parti UMNO pimpinan Datuk Wan Jaafar. Manakala Cina di bawah parti MCA pimpinan Tan Cheng Lock. Titik. CLC menjadi titik permulaan kerjasama kaum di tanah Melayu. Okey, macam mana nak start untuk isi yang kedua? Apa isi yang kedua? Okey, rujuk balik formula. KFC no. No merujuk pada UMNO dibuka, bukan Melayu. Okey, nak memulakan isi yang kedua harus ada penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajar adalah mengikut number. Jadi penanda wacananya ialah usaha kedua. Usaha kedua ialah UMNO dibuka keahliannya kepada bukan Melayu. Ianya dicadangkan oleh Datuk Wan Jaafar. Namun cadangan itu ditentang dengan sangat hebat oleh semua orang Melayu kerana tidak mahu bekerjasama dengan kaum lain. Akhirnya Datuk Wan Jaafar mengambil keputusan untuk keluar dari UMNO. Okey, kita sambung lagi dengan isi yang ketiga. Penanda wacananya ialah usaha ketiga. Rujuk balik formula. Apa isi yang ketiga? KFC no P. P merujuk pada IMP. Usaha ketiga ialah IMP diwujudkan oleh Datuk Wan Jaafar. Tujuannya untuk mewujudkan kerjasama antara kaum demi mencapai kemerdekaan. Namun IMP tidak mendapat sokongan daripada kaum Melayu, Cina dan India. Akhirnya IMP dibubarkan. Kalau pelajar nak tambah lagi isi yang seterusnya. Kalau rujuk formula ada lagi dah isi lain? Ya, ada lagi. Semua jumlah isi ada 5 semuanya. Apa isi yang keempat? Ingat balik formula. KFC no pi hidang McDonald. Hidang McDonald merujuk kepada persidangan kebangsaan diwujudkan oleh Malcolm McDonald di Kuala Lumpur. Jadi macam mana nak mulakan jawapan untuk isi yang keempat ni? Ayatnya adalah usaha keempat. Ialah persidangan kebangsaan diwujudkan oleh Malcolm McDonald di Kuala Lumpur. Titik. Tujuannya untuk mencapai kerjasama politik di tanah Melayu. Okey, dan last sekali ada lagi tak dalam formula? Ya, ada lagi. Isi yang kelima. Iaitu apa dia? Ingat balik formula. KFC no pi hidang McDonald di question. Apa maksud question? Konvensyen kebangsaan. Jadi macam mana nak mulakan ayat untuk konvensyen kebangsaan? Usaha kelima ialah konvensyen kebangsaan diwujudkan oleh parti UMNO, pimpinan Tunku Abdul Rahman dan MCA. Ianya disertai oleh pelbagai parti dan persatuan politik. Titik. Menjadi asas penubuhan parti perikatan. Okey, lihat pembahagian markahnya. Okey, last sekali kita lihat soalan kebat. Kita bincang soalan kebat yang C. Okey, soalan C tanya, mengapakah Pakatan Murni penting dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat? Apa kehendak soalan dulu? Yang pertama dia tanya mengapakah. Mengapakah merujuk pada sebab. Yang kedua tanya Pakatan Murni penting. Jadi soalan minta apa? Sebab-sebab Pakatan Murni penting. Bila disebut Pakatan Murni, ingat balik maksud dia. Dalam maksud Pakatan Murni paling penting apa perkara tadi? Ya, 3. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, tolak ansur. Yang ketiga, rundingan. Jadi 3 perkara tu jadikan sebagai isi. Okey, yang ni soalan esei. Seperti biasa, dia harus ada pembuka. Tengok jawapannya. Jadi pembukanya, Pakatan Murni penting dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat ialah mewujudkan kerjasama antara kaum. Okey, untuk memulakan huraian mesti menggunakan perkataan hal ini kerana ataupun guna hal ini agar ataupun hal ini menyebabkan. Tengok yang mana yang lebih sesuai.
Untuk soalan ni lebih sesuai hari ini kerana pelbagai parti politik bergabung untuk mencapai kemerdekaan. Contohnya, Parti Perikatan merupakan gabungan daripada MCA, MIC dan UMNO telah menang dalam pilihan raya MPP. Dan last sekali adalah kesan. Kesannya negara dapat mencapai kemerdekaan dengan mudah tanpa pertumpahan darah. Untuk soalan kibat, cikgu ajak 4 perkara. Yang pertama, isi, iaitu kerjasama. Yang kedua, huraian. Huraian bermula perkataan hal ini agar, hal ini kerana ataupun hal ini menyebabkan. Dan yang ketiga, mesti ada contoh. Dan yang keempat, mesti ada kesannya. Okey, tengok. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Apa isi yang kedua tadi? Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, tolak ansur. Okey, nak memulakannya mesti ada penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajar di sini adalah number. Iaitu paling mudah kita guna kedua, koma. Ketiga, koma. Keempat, koma. Ataupun kalau nak guna cara lain, guna sebab kedua. Kenapa start dengan sebab? Kerana soalan tanya mengapakah. Mengapakah merujuk pada sebab. Jadi ayat cikgu, kedua, wujud tolak ansur antara kaum dalam politik. Huraiannya, hal ini agar dapat memastikan pentadbiran kerajaan berada dalam keadaan yang baik. Contohnya, Tunku Dharma membentuk kabinet kerajaan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kesannya negara menjadi aman di bawah pentadbiran parti perikatan. Sekiranya pelajar nak tambah isi yang ketiga, macam mana permulaannya? Ketiga. Apa isi yang ketiga? Ketiga ialah wujud rundingan antara kaum. Titik. Semua kaum masuk ke huraian wujud rundingan antara kaum. Titik. Hal ini kerana semua kaum bersepakat dalam sesuatu perkara. Titik. Contohnya, rundingan UMNO CLC antara Melayu dan Cina telah sepakat mewujudkan 3 perkara, iaitu Kerajaan Negeri 1951, RIDA diwujudkan dan juga pilihan raya pada masa yang sesuai. Titik. Kesannya, rakyat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan makmur. Okey, titik. Itu sahaja dari cikgu. Ingatlah, untuk soalan kibat mesti ada 4 perkara di bubulan tu. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Huraian bermula pada perkataan apa? Hal ini agar, hal ini kerana ataupun hal ini menyebabkan. Yang ketiga, mesti ada contoh. Dan yang keempat, kesannya. Okey, hanya itu sahaja daripada cikgu. Kita akan sambung lagi pada kelas seterusnya, insya-Allah. Jadi permintaan cikgu, okey, ini dia punya pembahagian markahnya. Dan permintaan cikgu yang terakhir adalah minta semua guru-guru dan pelajar untuk subscribe agar cikgu dapat menambah lagi video-video yang seterusnya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.